Suasana yang tadinya gelap telah bertukar cerah. Tun Mamat membuka matanya dan bangkit daripada tempat tidur. Terus ianya menuju ke pintu biliknya. Dia melihat Kopral dan yang lainnya sedang berbual-bual dengan secawan kopi di tangan. Tun Mamat kemudiannya pergi membersihkan dirinya. Di dalam perjalanan sesudah membersihkan diri, Tun Mamat menyapa Lieutenant Colonel. "Good morning, sir. Have you done your breakfast?" "Yes, come here. Have some." Sambil menghulurkan pasta di dalam pinggan kepada Tun Mamat. Tun Mamat terus merapati pegawai tadi lalu mengucapkan, "Thank you, sir." Dalam masa itu, mereka terus berbual-bual bersama-sama anggota Unprofor yang lain. Namun, ada di antara mereka yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Kadang-kadang seperti perbualan ayam dan itik, banyak yang mengangguk daripada faham. Waktu ini, memang hanya kedengaran bunyi tembakan dan bom sahaja. Ianya perkara biasa yang selalu kedengaran seperti bunyi kicauan burung. Tiba-tiba, salah seorang anggota NATO yang mengawal telah memanggil tuan mereka dan berbahasa mereka sambil menunjukkan sesuatu di bawah gunung. Tun Mamat dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Walaupun tidak faham dengan bahasa yang digunakan, Tun Mamat meletakkan pinggan makanannya dan terus melihat apa yang telah berlaku. Tun Mamat melihat T-72 berada di dataran kaki gunung yang bersembunyi di balik kawasan lapang yang dipenuhi oleh pokok Mediterranean. Di kala ini, Tun Mamat terfikir jika T-72 tadi mengambil langkah menyerang, sudah pasti akan berlaku kerosakan yang teruk dan pertempuran ini menjadi berat sebelah. Ini kerana mereka tidak mempunyai bekalan dengan senjata yang mencukupi. "Masak kita kali ni," Tun Mamat bersuara. Sambil itu, Kopral dan yang lainnya pun bergegas datang untuk melihat keadaan. "Kenapa, tuan?" Kopral menyapa. "Cuba awak lihat di tengah padang, ada T-72 di balik pokok. Kita ketiadaan senjata berat, kita tiada anti-tank. Sekiranya kubu kita jadi sasaran..." "Kopral fahamkan apa yang saya maksudkan?" ujar Tun Mamat. "Apa kata kita hijack T-72 itu? Kita buatlah friendly fire," kata Kopral sambil memberi cadangan. T-72 adalah kereta kebal peninggalan Soviet. Memang handal meredah salji, kejuruteraan Soviet yang terbaik dengan meriam smoothbore 125mm. Ianya juga mempunyai panel perisai flipper. T-72 agak kebal di bahagian hadapannya. Di antaranya adalah pelindungan 11 inci pada muka turret sehingga 8.8 inci jarak jauh. Perisai laminate pada hidung lambung yang cenderung untuk memberikan perlindungan, bersamaan dengan 21.5 inci perisai yang tebal. Kapasiti peluru adalah 39 pusingan. Kuasa tembakan T-72 dapat menembusi hampir 12 inci perisai pada 1100 meter. Boleh dikatakan jika pelurunya mencium bumi, pasti menjadi kolam untuk bela ikan talapia. Sudah tentu setengah padang bola keranjang berlubang. Itu kalau terkena badan memang tak sempat mengucap sahabat. Bersepai badan. Pendekar memang dididik untuk situasi berdepan dengan kereta kebal. Sebuah tank yang mampu membuat kubunya sendiri. Anda bayangkan keunikan T-72 yang ramai tidak tahu? Dalam pada itu, mereka melihat T-72 tadi berasap pekat hitam, salji berkembur ke atas. Dari cara kedudukan dan pergerakan T-72 itu, jelas ianya sedang berkubu di situ. Badan T-72 jelas tertanam, hanya tinggal turret saja di permukaan salji. Memang cantik kedudukan persembunyiannya. Sementara itu, Tun Mamat mengarahkan pendekar berkumpul. Kesemua 6 orang pendekar bersama Tun Mamat. Mereka membuka peta. "Dari pemantauan awak semalam, bagaimana Megat?" tanya Tun Mamat. Megat telah menanda beberapa kedudukan sniper daripada kawasan pengawasannya. Kedudukan periuk api yang telah meletup dibantu oleh Kopral menanda pattern pemasangan periuk api. Tun Mamat bertanya kepada Kopral, "Bagaimana kita nak tahu kedudukan periuk api, Kopral?" Kopral terus mencapai style IWS 2000 dan terus membidik. Bunyi tembakan memecah lantunan. Periuk api tadi telah meledak apabila terkena tembakan. "Ya Allah, hebatnya dia," kata Tun Mamat di dalam hati.
Kopral mencekah lagi senjatanya lalu dibidiknya lagi sampai ke sasaran, maka Kopral menarik picu dengan jari telunjuknya. Bergegar lagi bunyi letupan jerangkap sama akibat terkena tembakan. Bayangkan periuk api itu tertanam di dalam tanah dan diliputi salji. Mereka berada di dalam altitude 1000 meter ketinggian dengan jarak yang tidak kurang 1200 meter masih mampu mengenai sasaran yang tidak kelihatan, hanya memilih secara rawak. Memang sangat hebat dan daripada situlah dapat nama julukan sniper gunung. Kopral memang seorang marksman yang hebat. Tuan Mamat sendiri sangat kagum dengan kebolehan Kopral yang tiada tolok bandingnya. Perkara ini memang tidak pernah didedahkan kepada orang awam. Itulah kehebatan pendekar kita sehingga mendapat julukan sniper gunung. Pemilihan secara rawak telah membongkar pattern pemasangan periuk api. Justru itu mudah bagi Kopral untuk mengagak di mana periuk api itu berada. Di dalam 3 magazin yang digunakan, 7 butir peluru mengenai sasaran. Sekarang jelas terbongkar pattern periuk api itu ditanam. Sementara itu, T-72 tadi telah dipantau oleh pasukan PBB yang ada bersama mereka. Tuan Mamat menanyakan kepada pegawai yang bertugas, "What should we do now?" Beliau menjawab, "Nothing we can do right now. They are in defense mode. We cannot attack them even we have a right tool. Did you see T-72 make a bunker by itself and they are defending?" Tuan Mamat pun terfikir, betul juga, buat masa ini tiada apa yang boleh dilakukan. Tetapi pendekar sudah tidak mampu untuk menunggu. Tuan Mamat mengambil keputusan supaya pendekar berkumpul. Di sini mereka berbincang apa tindakan yang perlu diambil. Memandangkan kedudukan T-72 statik menunggu, Tuan Mamat telah membuat rancangan. Sebelum itu mereka menunggu keadaan seterusnya. Bekalan makanan di dalam T-72 pasti akan habis dimakan. Maka mereka akan beredar atau membuka penutup untuk keluar. Apabila keadaan ini berlaku, maka pendekar akan merampasnya. Setelah berbincang apa yang perlu dilakukan dan pembahagian tugas, mereka ke tugasan masing-masing. Yang berehat maka berehatlah, yang memantau terus memantau. Sehingga hari siang menjadi gelap. Waktu ini suasana agak sunyi dan gelap. Tiada cahaya bulan, maka ianya adalah peluang yang terbaik untuk menyelinap ke bawah. Tuan Mamat sekali lagi mengarahkan pendekar berkumpul. Tuan Mamat telah mengarahkan Megat dan Hasan untuk berkawal di kubu. Bertindak sebagai observer dan marksman. Kali ini Tuan Mamat sendiri akan mengetuai serangan. Masaklah korang kali ini. Apabila harimau mengetuai serangan yang hamis, darah seakan manis. Tiada istilah tawanan. Jika ada di antara musuh yang melihat pendekar, maka itulah kali terakhir mereka hidup. Memburu, membunuh adalah cogan kata skuadron mereka. Teruskan bersama jika anda masih bernafas. Bersambung di dalam episod 5.